Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini ada beberapa perkara yang saya ingin kemukakan kepada kerajaan berkaitan dengan keadaan ekonomi sekarang ini yang mungkin serba sedikit boleh membantu kerajaan yang ada sekarang ini. Ini bukanlah sesuatu yang berkait dengan politik dan sebagai yang negatif lah, tapi ambil sebagai positif. Cadangan ini adalah cadangan dasar ekonomi kedua, iaitu DEB. Setelah dulu kita pernah melalui dasar ekonomi yang pertama, tapi saya nak benda ini diteruskan dengan dasar ekonomi yang kedua, di mana dasar ini bertujuan untuk mendekatkan di antara kumpulan golongan yang berpendapatan rendah dan dekat dengan golongan yang berpendapatan tinggi. Rata-rata golongan yang berpendapatan rendah ini adalah terdiri daripada kumpulan Bumiputera. Jadi semoga matlamat untuk mendekatkan jurang ekonomi ini tercapailah di antara dua golongan miskin dan dengan golongan yang kaya. Jadi cadangan saya ini juga adalah dapat menyelesaikan beberapa masalah negara, iaitu masalah pertama, masalah pengangguran di kalangan Bumiputera lepasan universiti yang dianggarkan bernilai lebih kurang 300,000 orang. Jadi dengan dasar ini kita berdoa agar matlamat untuk mengurangkan pengangguran di kalangan lepasan ijazah ini tercapailah. Kurang-kurangnya dapat mengurangkan daripada 300,000 orang itu kepada hanya tinggal 100,000 orang. Yang kedua, dapat kita menambahkan makanan negara, atau projek makanan negara lah. Dan yang ketiga ialah kita tujuan untuk menyuntik suntikan kepada ekonomi negara lah, supaya ekonomi negara lebih berkembang. Iaitu apakah projek ini? Yang dasar ekonomi yang kedua ini, dasar ekonomi baru yang kedua ini ialah pertama, kita rancang untuk menjadikan Gyatmara melaksanakan kursus jangka masa pendek. Yang saya tahu sekarang pun mereka melaksanakan kursus jangka masa pendek. Tapi kursus yang kita nak laksanakan ini, jangka masa pendek ini adalah menjurus kepada berkaitan dengan makanan negara. Yang kedua berkaitan dengan kursus-kursus yang lebih dekat kepada kursus-kursus seperti peruncitan, kursus seperti delivery, export import seperti DHL contohnya. Kursus seperti pengurusan penjualan kereta, penjualan motor, kursus seperti penjualan spare part kereta, spare part motor, dan juga kursus-kursus seperti pembinaan, pengurusan bagaimana untuk projek pembinaan rumah misalnya. Okey. Apa yang penting di sini ialah semua jabatan-jabatan yang berkaitan perlu membantulah, memberi segi teknikal ataupun teknologi ataupun pengurusan bagi membantu Gyatmara melaksanakan program ini. Okey. Dan fokus kita
kepada kumpulan sasar. Iaitu pertama, kumpulan sasar kita ialah kumpulan koperasi-koperasi masjid-masjid di seluruh Malaysia. Jadi kita haraplah selain daripada dana-dana daripada koperasi masjid di seluruh Malaysia, kerajaan juga menyalurkan dana berjuta-juta untuk koperasi ini melaksanakan projek dasar ekonomi baru ini. Okey. Jadi Giat Mara akan mengambil peserta-peserta daripada semua koperasi-koperasi secara berperingkat daripada seluruh Malaysia, koperasi-koperasi masjid, dan memberi kursus jangka pendek bagaimana pengurusan ladang menternak ayam telur. Okey. Dan selepas habis kursus ini, peserta-peserta itu akan mengambil, diwajibkan untuk mengambil peserta-peserta daripada, kena ditemu juga peserta-peserta yang berminat untuk join projek ini, iaitu lepasan universiti yang menganggur tersebut, yang kita anggarkan bernilai 300,000 orang tu. Jadi satu koperasi dia akan mengambil seramai 100 orang. Mereka ini akan diletakkan di ladang-ladang untuk menjaga, mengurus koperasi-koperasi projek menternakan ayam telur ini. Ya, itu yang mereka perlu lakukan, di mana pelajar-pelajar ini yang mempunyai tenaga yang kuat dan mempunyai kebolehan dari segi daya pemikiran yang baik, akan menguruskan dari segi kewangan, akan menguruskan dari segi proses pembesaran ayam telur ini, kualiti ayam telur ini, dan Jabatan Peternakan Haiwan akan membantu bagi memantau projek ini berjalan dengan lancar. Dan setelah berjaya menghasilkan telur, farmer juga mesti wajib untuk membantu untuk memasarkan ayam telur ini, sama ada di dalam negara ataupun kalau ada lebihan boleh diekspor ke luar negara. Okey. Jadi kita berdoalah supaya projek ini dapat membantu masalah ayam telur. Masalah telur ayam yang mungkin menjadi isu sekarang ini. Okey. Selain daripada projek ayam telur, juga Giat Mara juga boleh juga memberi kursus kepada peserta-peserta yang ingin. Projek yang kedua ialah projek ayam, projek menternakan ayam. Jadi projek yang kedua ini juga keadaan ataupun caranya lebih kurang sama. Jadi pesertanya terdiri daripada kumpulan sasar dia ialah daripada AJK ataupun ahli koperasi yang daripada koperasi masjid yang ada di seluruh Malaysia. Dianggarkan lebih kurang 1,000 koperasi dari masjid di seluruh Malaysia. Jadi kita galakkanlah ataupun untuk melaksanakan ini kerjasama koperasi-koperasi masjid ini. Di mana masjid-masjid yang berminat boleh membuka koperasi di setiap masjid yang berminat, yang mempunyai daya kewangan dan sebagainya. Okey. Keadaan lebih kurang sama.
program ini sama, dia punya dia punya SOP sama, di mana Giat Mara akan mengambil peserta daripada koperasi ini, koperasi masjid, dan memberi kursus jangka pendek bagaimana menguruskan peladangan projek menternak ayam. Lepas habis kursus yang diberikan, peserta ini ataupun koperasi ini wajib untuk mengambil lepasan universiti yang menganggur itu sebanyak 100 orang, dan dilaksanakan projek itu di lapangan, iaitu di ladang ternak ayam. Kerajaan wajib untuk membantu dana bagi menguruskan perjalanan projek ayam, peladangan ayam ini. Dan jabatan-jabatan yang berkaitan perlu membantulah dari segi bagaimana untuk membekalkan benih-benih anak ayam. Dari segi pembinaan bangsal ayam ini ataupun tempat ayam bertelur ini, Giat Mara juga ada khusus binaan. Jadi Giat Mara juga boleh melaksanakan projek untuk membina rumah ayam, untuk membina bangsal ayam ini, dan juga sistem yang lebih canggih. Giat Mara boleh laksanakan. Jadi kerjasama kerajaan dalam jabatan-jabatan kerajaan bagi melaksanakan program ini, insya-Allah dapat mencapai apa yang kita sebutkan sebelum ini. Begitu juga dengan projek-projek yang lain. Dia SOP dia samalah. Seperti projek yang seterusnya, kos lain ialah seperti penternakan kambing, yang perlu disenaraikan oleh Giat Mara. Khususnya ialah khusus yang pertama tadi, khusus ayam telur. Yang kedua khusus penternakan ayam. Yang ketiga khusus penternakan kambing. Yang keempat khusus penternakan lembu. Selain daripada itu, ada khusus yang boleh diberikan ialah khusus bagaimana mengurus projek ladang ladang durian Musangking. Jadi Giat Mara akan mencari tempat ataupun lokasi yang menarik dengan bantuan dari pejabat tanah negeri masing-masing, lokasi yang mana yang sesuai. Jadi Giat Mara akan mengambil peserta-peserta untuk kursus ini daripada kita fokuskan kepada koperasi kaki tangan kerajaan, koperasi polis, koperasi tentera, koperasi daripada jabatan-jabatan kerajaan yang lain untuk melaksanakan projek program koperasi ini dalam untuk ladang Musangking misalnya. Jadi tanah-tanah kerajaan terbiar, Giat Mara akan mengambil peserta khusus daripada koperasi kaki tangan kerajaan misalnya, koperasi guru misalnya, koperasi polis, koperasi tentera. Secara berperingkat juga, SOP lebih kurang sama. Ambil dan bagi kursus jangka pendek bagaimana pengurusan ladang. Jadi Giat Mara ni sebagai badan untuk mengurus selia. Jadi Giat Mara boleh mengambil pengajar daripada mana-mana institut yang mempunyai kepakaran mengajar bahagian pengurusan ladang Musangking misalnya. Okey. Jadi ia perlukan banyak dukungan daripada semua jabatan yang terlibat, yang berkaitan. Jadi Giat Mara akan mengambil dan memberi kursus jangka pendek. Setelah berjaya diberi kursus kepada koperasi tentera ataupun koperasi polis ini, peserta ini akan koperasi ini wajib untuk mengambil lepasan universiti ini yang menganggur ini
sebanyak 100 orang. Bagi ditempatkan di lapangan ataupun ditempatkan di ladang. Okey, ladang Musangking tadilah. Okey. Bahagian infrastruktur pembinaan diuruskan oleh Gap Mara. Pembinaan misalnya tempat penginapan dan sebagainya untuk peserta. Jadi di situ Gap Mara juga akan menguruskan bagaimana untuk penginapan itulah. Peserta tu, khusus tu. Dan perkara yang berkaitan ini perlu dibantu oleh jabatan-jabatan yang terlibat lah. Dari segi infrastruktur dan juga pembinaan penginapan tersebut. Dan kemudahan lain. Okey. Seterusnya kursus-kursus lain lah. Selain daripada kursus-kursus peladangan ini. Kita juga melihat daripada segi kursus yang lain yang kita nampak yang boleh ada potensi, iaitu delivery, import export daripada luar negara ke dalam negara, negara ke luar negara. Jadi delivery ini contohnya seperti yang DHL tu, syarikat DHL. Jadi kita bagi kepada projek ini, urusan ini kepada jabatan yang ada koperasi, contohnya koperasi polis, koperasi tentera, untuk buka syarikat delivery, export, import. Jadi SOP lebih kurang sama. Dan kerajaan wajib memberi dana untuk melaksanakan program ini. Jadi dana itu penting. Yang kedua, dia punya kepakaran dan juga ilmu tentang pengurusan delivery, import export ini, syarikat bagaimana nak buka syarikat delivery ini, apa dia punya syarat dia, apa semua dia punya ilmu dia tu, perlu jabatan-jabatan yang terlibat, dan juga perlu kerajaan membantu supaya peserta kursus ini mencapai pengetahuan yang mendalam, yang boleh melaksanakan projek delivery seperti contoh DHL tadi. Jadi di sini dalam mencapai impian ini, kita tidak mahu ada ketirisan. Itu yang perlu. Jadi dana itu perlu disampaikan kepada koperasi itu dan tidak bocor ke mana-mana, direct. Dan koperasi itu betul-betul membuka syarikat delivery itu, kerana ia kebajikan, seperti koperasi polis, kebajikan untuk anggota polis dan sebagainya. Jadi itu perlu dilaksanakan bagi memberi impak ekonomi kepada negara. Selain daripada projek itu, ada beberapa projek lain seperti projek pembinaan rumah, misalnya syarikat pembinaan rumah juga dibeli kepada koperasi untuk membuka syarikat, dan kerajaan akan salurkan dana kepada koperasi-koperasi tersebutlah, seperti koperasi angkatan tentera yang berminat, seperti koperasi polis, seperti koperasi nelayan, ataupun koperasi yang berminat yang lain, koperasi daripada Gap Mara sendiri, ada bekas-bekas pelatih yang buka koperasi daripada Gap Mara. Jadi mereka fokus kepada bagaimana menguruskan company binaan, syarikat pembinaan. Jadi kerajaan akan salurkan dana berjuta-juta untuk melaksanakan program ini kepada koperasi, dan koperasi itu wajib mengambil 100 orang lepasan universiti yang menganggur. Jadi kita nak selesaikan masalah pengangguran sekarang ni yang 300,000 orang itu.
Jadi wajib koperasi yang terima projek ini, yang terima dana daripada kerajaan ini untuk mengambil 100 orang lepasan universiti tadi. Okey. Begitu juga dengan projek-projek yang lain. Contohnya antara lain projek lain ialah penjualan kereta. Syarikat penjualan kereta, syarikat penjualan motor, syarikat penjualan spare part kereta, syarikat penjualan spare part motor. Jadi, koperasi-koperasi ini diberi dana oleh kerajaan dan koperasi ini diajar oleh Giat Mara bagaimana nak uruskan company tersebut. Bagaimana nak uruskan company jualan motor, jualan kereta, jualan spare part motor, jualan spare part kereta. Selain daripada itu, kita juga cadangkan satu lagi kos-kos yang lain seperti syarikat pembinaan, membekalkan bahan binaan. Membekalkan bahan binaan ataupun syarikat hardware. Yang itu juga boleh dilaksanakan oleh koperasi-koperasi Giat Mara ataupun koperasi-koperasi daripada, kalau ada lepasan IKM, ada koperasi boleh juga. Atau lepasan mana lagi? ILP ada koperasi, lepasan student dia ada buka koperasi, boleh juga memohon untuk melaksanakan projek ini. Jadi kita nak atasi masalah sekarang ini ialah pengangguran di kalangan anak muda yang lepasan daripada universiti ini. Kalau tidak ada sesuatu formula ataupun satu kaedah, jadi 300,000 ini akan tepu begitu saja, tidak ada guna tenaga penuh akan berlaku. Jadi ini satu cadangan. Jadi ada yang lain boleh top up cadangan atau boleh membantu, insya-Allah sama-sama kita membantu supaya boleh menyelesaikan 300,000 lebih kurang ini yang belum dapat pekerjaan ini, guna tenaga yang tidak penuh. Kita nak cuba usahakan untuk melaksanakan guna tenaga penuh. Jadi konsep kita ini selain daripada guna tenaga penuh, kita juga dapat mengatasi masalah pemakanan, kita juga dapat mengatasi masalah perkhidmatan, pemberian perkhidmatan kepada masyarakat dengan mengadakan berbagai-bagai projek tadi, dan dapat membantu koperasi dan yang seterusnya kita dapat mendekatkan jurang antara golongan bumiputera yang miskin ni dengan kumpulan yang kaya. Selain daripada itu, kita juga dapat mengatasi berbagai masalah-masalah yang lain, masalah sosial yang lain. Itu yang kita harapkan, bahawa projek ini akan berjaya dengan kerjasama yang kuat, dengan keikhlasan dan kejujuran, dengan sikap pemimpin kita yang ikhlas, mahu betul-betul jujur menyelesaikan masalah rakyat. InsyaAllah projek ini akan tercapai. Ya. Dan juga projek ini kalau berjaya mendapat impak yang tinggi dan memberi suntikan kepada kerajaan semula dari segi ekonomi. Jadi ada lagi kos-kos atau bidang lain yang mungkin kita dapat fikirkan, iaitu yang memberi impak seperti kos pusat pakar kesihatan misalnya. Pengurusan pusat pakar kesihatan. Ada kita tengok koperasi guru-guru misalnya, dia buka pusat pakar masuri, contohnya klinik masuri, pakar klinik masuri. Jadi syarikat-syarikat itu, koperasi-koperasi boleh juga membuka pusat pakar kesihatan. Jadi selain daripada itu, koperasi ini juga boleh mencadangkan projek-projek yang orang kata berimpak, boleh selesaikan masalah yang kita katakan tadi, yang boleh ada potensi untuk menyelesaikan masalah dan membantu rakyat dari segi mengurangkan
pengangguran. Yang kedua, mungkin dapat mengurangkan kadar kos barangan makanan yang meningkat dan sebagainya. InsyaAllah, yang tu peringkat cadangan. Dan jika ada mereka-mereka di luar sana yang boleh juga membantu, insyaAllah sama-sama kita membantu supaya kita mencapai matlamat. Yang kita nak bahawa kerajaan dan juga negara ini, masyarakatnya hidup harmoni dan berjaya dan stabil ekonominya dan stabil segala-galanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.